Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang hadir pada malam pada petang ini. Sebelum kita mulakan kuliah pada petang ini, marilah kita sama-sama mengimbau apa yang dimasukkan oleh Allah dalam surah Az-Zumar ayat 17 hingga 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina jtanabut taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul busyra fabashshir 'ibad allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Dan orang-orang yang menjauhi dirinya dari menyembah atau memuja taut serta mereka rujuk kembali taat bulat-bulat kepada Allah, mereka akan beroleh berita yang menggembirakan sebaik-baik sahaja mereka mulai meninggal dunia. Oleh itu gembirakanlah hamba-hambaku, iaitu yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut apa akan yang sebaik-baiknya pada segi hukum agama. Mereka itulah orang-orang yang diberi hidayat, tunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. Dan dengan dua ayat ini, marilah kita sama-sama memperbetulkan niat kita pada hari ini, pada ketika ini, untuk sama-sama kita menimba sedikit sebanyak ilmu yang tak seberapa daripada saya, agar ianya membawa satu usaha untuk kita mendekatkan diri pada Allah dan sekaligus mengekalkan hidayah Allah SWT. Dan tidak lupa juga marilah kita mensyukuri nikmat yang telah dapat pada saat ini dan ketika ini. Contohnya mic yang baru sampai ini, alhamdulillah. Kalau tak, sakit dekat. Okey. Saya harap masing-masing dapat sedikit sebanyak manfaat daripada apa yang saya ingin sampaikan pada petang ini. Okey, apa yang kita akan bincangkan pada malam ini ialah tentang dialog yang berulang dan hero pinggir kota. Dan saya rasa mereka dah tahu apa surah yang akan saya bincangkan pada malam ini, kerana ianya satu surah yang semua pandai membacanya. Ini adalah suatu surah yang memang gelima di hati orang Melayu lah. Selepas Al-Fatihah, memang surah yang kerap di mulut, di bibir umat Melayu kita. Okey, kalau kita perhatikan, dia akan dibaca pada majlis khusus. Kita tak akan tengok ada orang baca Al-Baqarah ataupun Al-Imran pada majlis khusus, kan? Tak ada orang baca surah ini pada majlis apa-apa lah. Dan malam Jumaat, kan? Memang popular di malam Jumaat. Asal di mana tak tahulah, tapi seperti yang kita tahu, memang popular untuk masyarakat kita untuk membacanya pada malam Jumaat. Dan meminta hajat, kan? Sekarang PMA 2011. Kalau tengok ada saya ni, ada Ustaz tengah apa buat bacaan Yasin di silap kantor cakap surah. Bacaan di majlis Masjid Negara untuk mereka yang sedang ada PMA. Ada air special tentang surah ni. Tak ada orang buat air Al-Baqarah, ada orang buat air Al-Baqarah. Air Al-Imran tak ada, orang buat air Yasin. Sampai zaman dulu masa sekolah tu, air Yasin ni sampai tak boleh orang kata bagi ke orang. Aku nak miskin air ni, kata boleh. Ni air Yasin ni, untuk apa saja ni? Oh ya, apa? Dia tak berkat ilmu tu. Sampai kita kan buat apa? Kalau majlis dulu-dulu masa zaman sekolah, ingat lagi kan? Buat apa? Air Yasin botol-botol kita punya letak depan, supaya kata tenang hati kita kan. Senang exam. Tapi insya-Allah kita semua dah berusaha dan apa kata semua tahu usaha kita lah, yang air Yasin ni bukan satu sunnah Nabi SAW lah. Dan ini memang sebenarnya kalau kita faham ialah satu bid'ah lah. Dan kita yang ada kefahaman ni, kita elakkanlah daripada buat benda macam ni lah. Cukup. Ada juga kismis, kan? Baca kismis untuk cerdaskan minda. Dan selalu dibaca bila nak kat exam lah, obviously. Dan selalu surah Yasin ni dikaitkan dengan kematian dan kesusahan. Sebab itulah orang banyak bacanya pada waktu ketika dia susah. Dan last sekali hatu takut pada surah Yasin ni, ikut kata orang Melayu lah. Sampaikan dulu cerita apa? Apa yang senang malam? Pontianak senang malam pun kan? Kalau hantu maya kali datang, ditunjuk surah Yasin merah tu je. Hantu pun lari ya. Itulah orang kata betapa hantu takut pada surah Yasin tu. Okey. Dan kita tak nak jadi orang-orang yang umat Islam Melayu yang kata baca Yasin hanya di bibir saja tanpa mengetahui apa pengajaran dalam surah itu lah.
Dan ini sedikit sebanyak pengajaran dalam surah Yasin, iaitu topik induk dia bercerita tentang akidah, asal akidah umat Islam. Pada permulaannya diceritakan tentang Al-Quran yang penuh hikmat sebagai satu petunjuk kepada mereka yang berfikirlah dan hakikat bahawa risalah Nabi SAW ni dituliskan kepada umat manusia yang sentiasa lupa dan lalai. Dan kalau tentang kematian dan kesusahan, memang surah ini menekankan banyak tentang kebangkitan manusia dan ada kisah kaum yang mendustakan hari kebangkitan lah. Dan kalau daripada surah ayat 1 sampai ke 83, ada banyak tajuk yang dibincangkan dalam surah Yasin. Dan hari ini kita akan bincangkan ayat daripada 13 sampai ke 32, iaitu tentang 3 orang Rasul. Kan? So, silap. So, ayatilah kisah ini tentang kisah dialog yang berulang, iaitu daripada surah Yasin ayat 13 sampai ke 19. Oleh kerana ketika masa kita ada hanya sampai 7.30, maka saya akan mempercepatkanlah apa yang sempat. Okey. Dan buatlah bagi mereka satu perumpamaan, iaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Pada permulaan ayat ini, Allah ingin memberi cerita tentang satu perumpamaan, iaitu tentang satu kawasan yang orang kata penduduk yang ada utusan-utusan yang dihantar kepada mereka. Yang utusan ni ada 2 orang, kan? Iaitu ada 2 orang, iaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang Rasul, lalu mereka mendustakannya. Kemudian kami kuatkan kedua Rasul itu dengan Rasul yang ketiga. Lalu Rasul-Rasul itu kata, sesungguhnya kami adalah diutuskan kepada kamu. Dan lepas 2 orang Rasul ni, kemudian datang utusan Allah yang ketiga, dan mereka menegaskan bahawa mereka ni hanya diutuskan kepada kamu lah, iaitu penduduk pada kawasan tu. Banyak orang kata, banyak yang dibincangkan oleh ulama tentang mana kawasan ni kan. Tapi pada kita tak penting dari manakah tempat ataupun siapa penduduk negeri itu, sebab ianya tak ada memberi orang kata kefahaman yang lebih kepada kita. Jangan kita hanya tak ada orang kata auliat dari segi kita nak mencari di manakah mereka itu berada. Kemudian diteruskan lagi. Penduduk bandar itu menjawab, kamu ni tidak lain hanyalah manusia seperti kami, dan Tuhan yang Maha Murah tidak menurunkan sesuatu pun tentang agama yang kamu dakwakan. Kamu ni tidak lain hanyalah pendusta, hanyalah berdusta. Dengan kata Tenganunya, mu ni tak ada beza dengan kita orang ni. Mu ni nolak je. Memang nawak belaka lah, senang cerita. Kini dia orang kata sampai dia mendustakan ketiga-tiga Rasul ni dengan perkataan itu sekali lah, kan? Bila ada 2 orang, Allah memperupakan yang ketiga, dan ketiga-tiga itu orang kata berdakwah pada penduduk negeri itu. Namun mereka yang dapat 3 orang Rasul ni mendustakan ketiga-tiga utusan ni lah. Ini betapa orang kata sakitnya hati mereka tentang 3 Rasul ni. Lalu mereka berdolak dalih lah tentang apa yang dibawakan oleh Rasul ni. Okay, pertama sekali dia mendakwa bahawa Nabi dan Rasul ni sama saja seperti mereka. Mereka ni manusia sama saja lah. Bukannya malaikat, bukannya orang kata malaikat ataupun bukan malaikat kan, yang kata memang perfect lah. Lalu mereka tertipu lah dengan nafsu mereka yang terlampau, dan selepas itu dihasut oleh syaitan yang dan sifat yang tak boleh meneliti antara baik dan benar. Lalu lahirnya sifat sombong dalam diri mereka. Sebab itulah mereka tak boleh terima kenyataan bahawa ada orang akan mendatangkan akan beri satu kebenaran kepada mereka. Lalu mereka tak mahu guna akal untuk berfikir mana manusia yang ikhlas menyampaikan risalah dan mana yang bergelumang dengan dosa, yang mengejar keduniaan semata-mata. Sebab inilah orang kata kadang-kadang kita rasakan kisah-kisah Al-Quran ni kisah-kisah yang kuno, kisah-kisah yang orang kata dah lama ke belakang. Tapi kita tak kadang-kadang lupa bahawa cerita-cerita ni sebenarnya berlaku pada kehidupan kita pada zaman sekarang lah. Mungkin tak ada 2-3 Rasul kan, tapi mungkin cerita ni tentang apa dalam kawasan kita, dalam rumah kita, tiba ada orang kasih nasihat kita kan, solatlah jemaah contohnya. Kemudian 2 orang datang kan, solatlah jemaah kan. Itu yang ketiga pun datang, solatlah jemaah. Pada kita itu yang semua sekali tu kata, orang ni nasihat kau supaya kita sama
boleh redha Allah ha. Kan? Lepas tu yang kena ceramah tu pun kata mu ni nawak je kan. So itulah orang kata boleh berlaku dalam masyarakat kita sendiri ya. Kan? So nak ceritanya bila kita baca kisah-kisah Al-Quran ni, kesilapan yang umum kita akan buat ialah kita rasa benda tu dah berlalu dan tak akan berulang lah. Sebenarnya Allah nak ceritakan benda-benda ni adalah satu peringatan kepada kita supaya kita ingat bahawa benda ni akan sentiasa berlaku dalam kehidupan manusia. Kenapa dialog, apa jawapan Nabi, Rasul-Rasul ni selepas orang ni kata kamu ni tidak lain hanyalah berdusta? Kan? Apa kata Nabi, apa kata Rasul-Rasul ni? Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balagul mubin. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahawa sesungguhnya kami adalah rasul-rasul yang diutuskan kepada kamu, dan tugas kami hanyalah menyampaikan perintah-perintahnya dengan cara yang jelas, nyata. Rasul-rasul ni cara berdakwah dia, walaupun dia kata berdusta, dia tak ada tibai balik ataupun dia kata dengan kasaran dia balas dengan kejahatan lah. Nabi Rasul-Rasul ni menegaskan kembali bahawa mereka ni hanya diutuskan oleh Allah kepada kaumnya, dan kerja mereka hanya menyampaikan perintah-perintah Allah. Diorang tak ada kuasa untuk beri hidayah kepada Allah, kepada penduduk ni ya. Kan? Dan itulah bezanya ahli risalah dan ahli nafsu. Ahli risalah iaitu Rasul-Rasul ni, mereka menegaskan, sekali lagi mereka menegaskan bahawa kewajipan untuk menyampaikan dengan jelas kepada orang-orang yang untuk disampaikan lah kepada kaum-kaum mereka, dan niat mereka bukannya untuk mendapatkan hidayah kepada mereka yang mereka suka, sebab itu bukanlah urusan Rasul-Rasul ni. Kan? Beri hidayah ni hanyalah urusan Allah SWT, dan tak ada siapa pun manusia yang boleh beri hidayah kepada orang yang disertai lah. Contohnya yang paling biasa kita dengar tentang Nabi Muhammad kan, tak boleh beri hidayah kepada Abu Talib semua kan. So apatah lagi manusia Rasul-Rasul dan yang kita ni yang kata menyampaikan perkara-perkara yang kebenaran. Seterusnya, apa kata penduduk-penduduk ni terhadap hujah Rasul-Rasul ni? Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa lamassannakum minna azabun alim. Penduduk bandar itu berkata, sesungguhnya kami berasa nahas dan malah dengan sebab kamu. Demi sesungguhnya kalau kamu tak berhenti dari menjalankan tugas yang kamu katakan itu, tentulah kami akan merejam kamu, dan sudah tentu kamu akan merasai dari pihak kami azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Tengok betapa balasan kata-kata penduduk bandar ni terhadap Rasul-Rasul yang ikhlas dalam kata menyampaikan kebenaran. Pertama sekali dia orang rasa kamu ni dusta kan. Kemudian sekarang dia kata kamu ni bawa sial, nahas, malang kepada orang ni. Dan kalau dah tu dia orang ancam Rasul-Rasul ni, kalau engkau tak berhenti, orang akan rejam kamu. Dan kau tahu tak, orang boleh bagi azab seksa yang memang tak terperi sakitnya. Diorang ancam Rasul-Rasul ni dengan ancaman rejam dan seksa-seksa lah. Kemudian apa kata Rasul-Rasul tu? Apakah orang kata sikap Rasul-Rasul ni terhadap ancaman-ancaman penduduk Belanda ni? Kan? Qalu ta'irukum ma'akum in zukirtum bal antum qaumun musrifun. Rasul-Rasul tu menjawab, nahas dan malang kamu itu ada disebabkan kekufuran yang ada pada kamu. Patutkah kerana kamu diberi peringatan dan nasihat, maka kamu mengancam kami dengan apa yang kamu katakan itu? Kamu bukanlah orang-orang yang mahu insaf, bahkan kamu adalah kaum pelampau. Kan? Rasul tu menjawab apa kata? Yang alasan mereka mengatakan Rasul-Rasul ni bawa sial adalah bukan disebabkan oleh Rasul-Rasul tu, tapi disebabkan oleh fikiran mereka yang tak mahu dengar cakap ni kan. Dan mereka memanglah kaum yang iaitu melampau. Itu kaum yang tak nak pakai akal fikiran mereka. Dengan kata lain, Rasul ni berkata dengan lamentumnya, pakailah akalmu kan. Fikirlah semula tentang apa yang kau cakap ni. Janganlah cakap orang ni sial kan. Kemalangan itu adalah punca daripada kamu. Kenapa masyarakat ni menolak kebenaran?
kan? Itu soalan dia. Dan kenapa masyarakat ini menolak dengan berpenuh, orang kata begitu ekstrim lah, dengan sampaikan first kali dia kata berdusta, bawa sial atau nak rejam rasul-rasul ni. Apa yang membawa mereka kepada penolakan kebenaran ni? Dan kalau kita perhatikan, inilah orang kata sifat orang yang menolak kebenaran lah. Iaitu pertama sekali, dia tidak sabar dengan apa yang ingin disampaikan. Keduanya, dia tak mahu guna akal fikiran. Itu keras fikrian, keras menolak segala nasihat, kan? Dan dirasa kebebasan dia dalam hidup ni tersekat dengan kebenaran tu, kan? Dan benda ni bukan berlaku pada kaum yang dalam surah Yasin ni. Kalau kita perhati, ada berlaku pada zaman sekarang, ha? Tapi dia tak ada kata dia nak kejam manusia. Tapi dia rasa malang dengan kebenaran yang dia dapat tu, dia rasa malang dengan kefahaman Islam dia dapat tu, dan merasa kata tak bebas. Apa yang kalau kita kata sampaikan benda yang benar. Contohnya apa Contohnya tak apa, sendiri. Contohnya menjauhi zina, kan? Menjauhi zina. Itu sekahwin tu, kan, hari Sabtu Ahad semua dengar. Sampaikan yang satu fakta, yang satu perkara yang ingat itu tentang orang tanya apakah, saja bagi ilmu sikit, tarikh awal dan tarikh lambat untuk mohon borang kahwin. Maksud apa nak kahwin? Boleh awal boleh minta 3 bulan, boleh lewat 7 hari. Tapi ustaz tu kata paling ada kes yang borang tu boleh minta 3 hari sebelum kahwin. Itu kenapa, kan? Untuk sempat sebelum baby tu lahir. Faham tak? So maksud dia, orang tu terpaksa mohon borang untuk kahwin sebelum baby perempuan tu lahir. So maksud dia, dah berlaku perzinahan sebelum kahwin tu, kan? So orang kata itulah hakikat masyarakat kita di Malaysia khususnya. Dalam ni tak, orang kata boleh berlaku pada keluarga kita kalau kita tak menasihati lah kawan-kawan kerabat kita, kan? Dan orang yang menolak kebenaran ni sebenarnya dia merasakan perzinahan tu hanya berlaku dengan seksual antara lelaki dan perempuan lah. Dia tak kira perzinahan itu berlaku sebelum perkara yang lain lah. Zina mata, zina hati, zina tangan, zina kaki, semua, kan? So benda tu dia tak fikir sebagai satu perzinahan. Sebab itulah orang dia rasa kebebasan tersekat dengan kebenaran yang datang tu. Dia kata, nanti tak laku lah apa, kan? Sebab itulah dia menolak benda tu lah. So masa dah sebagai contoh, kan? Mereka ancam, memang masa dah sebagai contoh, mereka mengancam untuk membunuh dan merejam Rasul-Rasul ni, kan? Masihkah ada harapan? Itu datanglah dia, seorang hero pinggir kota, kan? Hero pinggir kota. Kalau pinggir kota ni maksudnya pattern lah, kan? Kalau ada cerita lah, kan? Pattern tu datang, pattern tu. So apa hero ni, kan? Tengok. So ni ayat daripada 20 hingga 27. Wajah amin aqsal madinah rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dan semasa Rasul-Rasul itu diancam, datanglah seorang lelaki-lelaki dari hujung bandar dengan berlari-lari, bergegas lalu memberi nasihat kepada dengan katanya, wahai kaumku, turutlah Rasul-Rasul itu. Ada 3 perkataan yang suka di-highlightkan, itu seorang, kedua hujung bandar, dan ketiga berlari, bergegas. Bayangkan 3 orang Rasul yang datang pada penduduk tu, hanya seorang saja yang beriman. Dan rasanya ni ayat yang paling, ayat yang paling lain cerita daripada cerita-cerita lain, di mana hanya seorang saja yang beriman lah dalam kaum tu. Itu seorang jauh dan berlari, kan? Daripada hujung kota tu, dia berlari untuk menyampaikan kebenaran. Cuba kita bayangkan kita duduk di Clayton, kan? Clayton kat sangat.
Sport okay, sport jauh agak setengah jam. Okey, kalau kita bayangkan kenapa lelaki itu datang, dia ingin menyeru kepada amar makruf dan mencegah dari mungkar dengan apa kekufuran yang penduduk dibuat kepada Rasul tu kan. Dan apa yang penting, dia seorang dan dia berlari. Dia dah duduk jauh-jauh ni kan, dia tak tahu cerita apa, dia boleh berlari datang ke bandar itu untuk mencegah apa yang mereka akan buat Dan apa yang kita nak fikir, bagaimana seorang ni boleh berlari dan bergegas untuk menolong Rasul-Rasul ni kan. Kalau kita contohnya zaman sekarang ni, mana ada orang nak berlari kan. Orang kadang-kadang apa, kalau nak tolong-tolong pun update status Facebook je kan. Ini Rasul dah nak dibunuh, update kan. Ataupun Twitter ke, oh sekejap lagi ada Rasul nak dibunuh. Tak ada rasa nak, orang kata nak pergi ke, nak buat benda tu kan. Banyak orang kata zaman sekarang ni banyak orang yang jadi pengomen-pengomen je lah. Ada yang orang kata hanya beriman di online tapi iman tak ada di offline lah. Sekiranya masa di online saja dia orang kata dia berdakwah, tapi di offline semasa di offline tiada dakwah yang dilakukannya. Dan satu kejahatan yang besar, iaitu jika seorang itu berilmu tapi dia hanya duduk-duduk saja dan rasa marah dengan benda kebenaran yang diremehkan oleh orang lain tanpa dia berusaha untuk membangunkan manusia dari kesalahan-kesalahannya. Dan ini bukanlah satu sifat pemuda yang dalam cerita ni iaitu hero pinggir kota ni. Dan dia datang tergesa-gesa untuk bertemu dengan orang-orang yang diharapkan keimanannya, iaitu bertemu dengan Rasulnya. Dan dia datang bersendirian, tak ada kuasa yang menolongnya, tiada pembesar yang pelindung je. Dan apa yang membawa dia datang ke bandar itu menyelamatkan Rasul-Rasulnya hanyalah dengan akidah yang difahami, dan dia berjalan dengan nur akidah tu lah. Orang kata bagaimana dia datang daripada jauh tu untuk menolong Rasul-Rasulnya dan orang kata menyampaikan apa kebenaran pada kaum-kaumnya. Dia tak fikir ada orang tu tolong Rasul-Rasul tu, ataupun dia kata alah aku seorang je pun kan, mana ada apa-apa efek pada mereka ni kan. Tapi bagaimana dia kata berusaha untuk menolong Rasul ni dalam menyampaikan kebenaran kepada umat dia. Kemudian apa kata hero ni? Apa kata hero ni kan? Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu, ikutilah orang-orang yang tidak meminta kamu dengan balasan, sedang mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk, iaitu hidayah. Kan? Kemudian teruskan lagi, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan apabila ditanya, orang yang kaum yang mendengar tu tanya balik kepada hero ni, sudahkah engkau menerima agama mereka? Maka hero ni menjawab, mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku, dan kepadanya lah aku dan kamu semua akan dikembalikan. Inilah teknik dakwah yang dilontarkan oleh hero ni, iaitu dia mempusatkan balik kan logik kepada penduduk ni. Dan ini adalah satu strategi dakwah yang digunakan oleh hero ni, iaitu memberi hujah yang jelas. Dan sebenarnya Allah adalah yang berhak disembah, bukan manusia ini yang berhak disembah. Kemudian selepas dia memberi hujahan itu kepada penduduk dia, hero ni melemparkan satu persoalan, satu pertanyaan yang selepas ayat ni sekarang ayat ke-22. Ayat ke-23, atagizu min dunihi aliha in yuridni rahman bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqizun. Patutkah aku menyembah tuhan-tuhan selainnya? Sedang tentu tidak, kerana jika Allah yang maha pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku, nescaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. Walaupun ancaman di depan mata dia ni kan, orang tanya dia, kau ni dah beriman ke belum kan? Dia tak gentar dengan benda-benda tu, dan dia lantas bertanyakan balik kepada masyarakat dia, patutkah aku menyembah tuhan-tuhan selainnya kan? Dan tentu tidak kan. So inilah orang kata teknik yang digunakan oleh pemuda ini untuk menyampaikan kebenaran kepada kaumnya, iaitu menggunakan
logik akal, dan supaya orang-orang yang menolak kebenaran ni berfikir kembali apa yang mereka selalu dustakan lah. Dan syafaat yang diperkatakan ialah satu permintaan permohonan untuk minta satu kebaikan lah untuk orang lain. Kemudian Nabi berkata lagi, inni idza lafi dhalalin mubin, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku kalau melakukan syirik, tentulah aku dalam ketika itu berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian hero ni menegaskan kembali, sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu, maka dengarlah nasihatku. Tu ayat terakhir pemuda ni kepada kaum-kaumnya kan. Dia kata aku telah beriman. Benar, apa yang terjadi pada lelaki ni? Apa yang terjadi? Adakah seorang hero akan menang dalam cerita ni? Dan mereka terdapat kuasa ajaib untuk mengalahkan semua kaum-kaumnya? Dan ketahuilah ini adalah satu perjuangan yang sahala. Dan pemuda ni tahu bahawa perjuangan dalam menyampaikan kebenaran ni adalah satu benda yang sahala. Dia tak ada patah balik. Dia tak patah balik dalam kata menyampaikan perjalanan kebenaran ni lah. Daripada dia berlari datang daripada hujung kota tu, dia tak ada pergi patah balik. Tak ada. Dia memang konsisten dengan apa yang dilakukannya, dengan nur akidah yang dia dapat tu lah. Lepas dia umumkan keimanan di depan orang kafir tu, kemudian orang pun rejam Rasul tu, kemudian dia pun ditibai lah, sampai dia mati. Namun Allah SWT menyelamatkannya daripada kehinaan dunia kepada kemuliaan akhirat lah. Dan ayat selepas itu akan mengatakan tentang apa yang terjadi, apa yang dikatakan kepada dia. Setelah dia mati, lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam syurga. Lalu pemuda itu berkata, alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui tentang perkara-perkara yang menyebabkan aku diampunkan oleh Tuhanku, serta dijadikannya daku dari orang-orang yang dimuliakan. Ini tentang ayat tentang alam yang gaib lah. Tengok bagaimana pemuda ini masih memikirkan kaum dia, masih memikirkan dakwah dia yang lakukan pada kaumnya kan. Dia fikir, kalaulah kaumku mendengar tentang ni, tentu mereka telah diampunkan oleh Allah. Dan sesungguhnya iman dan amal soleh itulah yang akan menyampaikan seseorang kepada ampunan dan kemuliaan di sisi Allah SWT. Dan kita kena berusaha untuk meningkatkan iman dan amal soleh kita. Persoalannya, adakah pemuda ni seorang hero? Walaupun saya bagi tajuk dia hero yang hijau di kota, adakah secara logiknya pemuda ni seorang hero? Hero-hero yang kita kenal selama ni mana pernah mati? Ultraman pernah mati? Dia bapak dia mati, lepas tu Ultraman yang angkat kan. Apa lagi? Ultraman tu mati kan? Kamen Rider fikir, Kamen Rider kan tak mati. Doraemon tak mati. Apa lagi hero-hero? Superman kan, Batman semua dia mati. KL Gangster kan. Apa nama bapak abang dia? Abang Nur Fadil. Apa nama dia? Okey. Nak cerita hero-hero yang kita kenal di dunia ni semuanya menang dengan musuh dia. Paling komar pun dapat habuan dia lah kali dan tak mati kan. Tapi dalam cerita ni pemuda yang menyampaikan kebenaran tolong Rasul ni mati kan. So mana yang dia menang ni? Mana hero yang boleh menang ni? Daripada seorang yang tak ada apa-apa di hujung kota tu, dia seorang jadi hero kan. Macam mana dia dari segi logik manusia dia boleh jadi seorang hero? Sebenarnya kemenangan yang besar tu, yang sebenar-benarnya adalah selepas dia mati lah. Iaitu kemenangan dia di mana dia dapat menemui Allah dengan selamat dan sejahtera selepas dia melakukan tanggungjawab dia. Sebab dia dah habis lah. Orang kata dah habis tanggungjawab dia. Dia dah buat segala apa benda, kemudian diserahkan kepada Allah SWT. Dan itulah kemenangan yang besar yang juga kita ingin impikan lah. Bukan maksud kita mahu mati esok ataupun apa, kita orang kata pergi mati kan. Bukan yang tu. Akhirnya kita buat apa yang sebaik-baiknya untuk agama Allah SWT ni dengan misi hidup yang kita faham. Kemudian
selepas mati dan kita bertemu dengan Allah SWT dengan keadaan sejahtera, barulah dinamakan kemenangan yang sebenar. Okey, so ini adalah jiwa pemuda-pemuda ni. Kemudian selepas ayat-ayat ini adalah satu outro, iaitu penyesalan kaum yang kufur lah, di mana Allah selepas mereka ni menolak Rasul ni, Allah membinasakan mereka dengan sebaik-baiknya, dengan cepatnya. Saya ingin mensummarikan cerita daripada ayat 28 hingga 32 ni. Allah tak hantar segala utusan pun kan kepada masyarakat ni untuk dihapuskan. Hanya satu tindakan saja untuk mematikan semua kaum ni. Dan kaum ni mati lah, kini dihapuskan dari bumi ni. Jadi kita kembali kepada apa yang kita nak bawa pada hari ini, tentang kisah Rasul dan pemuda ni ya. Apakah resolusi kami? Kami mahu menjadi mukmin yang bertanggungjawab. Tengok tentang bagaimana lelaki yang datang dari hujung kota tu kan, hujung pergi bandar tu, boleh seorang-seorang dari hujung kota tanpa pengangkutan berlari-lari. Boleh lari. Saya tak boleh lari. Sikal pun, Fikri pun maybe sejam pun boleh, maksimum tak boleh dah lepas tu kan. Tak boleh. Tengok bagaimana dia rasa tanggungjawab untuk menolong Rasul-Rasul dia, Rasul-Rasul yang dia hantar pada kaumnya. Dan ini memerlukan ilmu, ikhlas dan kesabaran dan kefahaman yang teguh dalam agama ni. Dan kita mahu menjadi seperti lelaki yang menolong Rasul-Rasul ni iaitu dia menyambung Rasul dalam berdakwah. Dia tak rasa gentar tentang apa-apa ancaman yang dihantar padanya, walaupun di depan mata dia nampak Rasul ni akan direjam, Rasul ni akan dibunuh. Dia tak gentar. Dia terus kata, beritahu kepada kaum dia, dengarlah kata-kata utusan ni. Mereka ni orang-orang yang ikhlas dalam menyampaikan kebenaran. Dia pemuda ni meletakkan nyawa dia dan jiwa dia di tangan dan di telapak tangannya, dan dibagi kepada Allah SWT, dan dia berjuang menasihati kaumnya. Dan selalu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian hujah yang berdasarkan ilmu dan kefahaman. Kita mahu kita tidak leka oleh kelelahan dan kemalasan. Kita hanya disebabkan oleh cinta dunia dan hanya mengejar kehinaan cita-cita duniawi sahaja. Dan last sekali, mukmin yang bertanggungjawab ini seperti dalam cerita tiga rasul dan lelaki ni, dia tak lari dari perjuangan dia semata-mata kerana dakwah mereka ditolak kan. Tengok bagaimana dua orang rasul melalui ayat tadi, pada awal tadi ayat ke-13, dua orang rasul dihantarkan, dua rasul pada penduduk tu kan. Tak ada orang beriman lagi. Dia tak ada, dia kata give up apa semua kan. Kemudian hantar yang ketiga. Dan untuk ketiga tu seorang saja yang beriman. Itu pada zaman tu kan, rasul kan. Dan kita seharusnya jangan rasa kecil hati tentang kalau contohnya orang-orang yang tak mahu dengar apa yang ingin disampaikan. Sebab itu adalah satu lumrah hakikat dunia, iaitu sentiasa ada orang yang akan mempersoalkan kewajaran orang-orang yang menyeru kebenaran. Sentiasa akan ada orang yang bersifat demikian daripada zaman dulu sampai zaman sekarang. Dan mereka yang ada rasa tanggungjawab dalam agama ini akan terus kekal dalam menyampaikan kebenaran kepada diri dia, masyarakat sekelilingnya, dan sekaligus mengembalikan tamadun Islam yang telah lama hilang. Kemudian orang pun bertanya, orang tanya kepada saya, kenapa tajuk dia dialog yang berulang? Kerana dialog yang berlaku antara penduduk dan rasul-rasul ni, di mana penduduk itu mengatakan Nabi ni berdusta, akan diajar rejam segalanya, pernah terjadi pada Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Musa, Nabi Syuaib, Nabi Muhammad dan lain-lain. Dan contohnya terdekat iaitu semasa kafir Quraisy kan. Orang-orang mengatakan bahawa Nabi ni ahli sihir, dusta kan. Itu memang glamour Kalau kita tengok
Contoh-contoh yang biasanya orang-orang kafir akan lemparkan pada rasul-rasul ni ialah gila, kena rejam, sihir, kau ni sihir apa hanyalah ahli sihir, kamu ni pendusta saja, kamu ni pembawa malang. Dan pada umat Nabi Nuh rasanya paling teruk sekali, mereka memekakkan telinga mereka. Tu yang paling kata paling bengong lah rasanya. Mau bagi nasihat tu ni. So kalau tengok benda macam ni, sebenarnya ada berlaku pada zaman sekarang. Cuma kita tak rasa, orang kata ada. Contohnya orang lebih lagi pada zaman sekarang, di mana orang-orang Islam sekalipun mengkiblatkan human rights itu, iaitu hak asasi manusia, sebagai dia punya kiblat lah, dan tidak kata membatasi human rights tu dengan akidah dan syariat Islam itu sendiri. So setakat itu sahaja. Alhamdulillah boleh sampai ke sebelum hari maghrib. Jadi saya serahkan kembali kepada musyrik majlis. Terima kasih kepada saudara Farhad atas satu kisah yang menarik. Hero daripada hujung kota dan dialog yang berulang-ulang. Sebagai penutupnya, saya nak kongsikan satu sunnah yang berlaku dekat dunia ni, iaitu sunnah yang kaum yang ingkar akan dimusnahkan. Ini akan berulang-ulang. So siapa nak jadi hero? Boleh pilih. Dia ada dua golongan, sama ada hero ataupun golongan yang dimusnahkan. So pilihan di tangan kita lah. So kita kena pilih yang mana yang paling baik lah.